warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamd, ilaika mushtaka wa anta musta'an wa alaika tuklan, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nurul absar wa diyaiha wa qutul arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah kami dalam darjat dan bulan Sya'ban, panjangkanlah lagi umur kami sehingga kami dapat hidup dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai sambung ayat 171 dari surah An-Nisa. Tuan, surah An-Nisa ada sebanyak ayatnya sebanyak 176. Bermakna tinggal 6 ayat sebelum kita masuk surah yang paling berat dalam Al-Quran, yang diturun sekaligus kepada Nabi SAW, iaitu surah Al-Ma'idah yang mempunyai 120 ayat. Di dalam ayat 171, qala Allah azza wa jalla wa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu fa'aminu billahi wa rasulih wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum innama Allahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Wahai ahli kitab, lebih ditunggu di sini wahai Nasrani, karena dalam ayat ini menyebut Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih, tuan-tuan, kepada Nabi Isa juga disebut, kepada Dajjal pun disebut. Al-Masih maknanya Masah, iaitulah menghilangkan. Datang Dajjal, dia berusaha untuk hilangkan kebenaran, sebab itu disebut Al-Masih. Dia suka untuk padam kebenaran. Datangnya Nabi Isa datang untuk menegakkan balik kebenaran, menghilangkan kesalahan. Maka Al-Masih digunakan kepada Nabi Isa, digunakan kepada Dajjal. Dan disebut dalam ayat ini bagaimana taujih Allah Subhanahu wa taala kepada orang Nasrani supaya mereka tak jadi ekstremis dalam agama. Bermakna, tuan-tuan, ayat ini juga bukan setakat untuk Nasrani, bahkan seluruh umat manusia termasuk Yahudi lebih lagi dikekalkan ayat ini dalam Al-Quran, termasuk kita. Sebab dalam hadis-hadis Nabi SAW, selalunya orang ekstrim dalam agama dia akan kalah dalam agama itu sendiri, kuat terlampau. Sebab Islam dinul yusrun, agama Allah ini agama yang mudah. La yushaddi ahadun illa ghalabah. Mana-mana orang dia ekstrimkan jawab pemahaman dia terhadap Islam, dia akan kalah. Begitu turun ayat kepada Nabi SAW supaya bersederhana, ajar umat Nabi bersederhana. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membati mana-mana jiwa setakat dia mampu.
Di kalangan isteri Nabi seumpama Zainab binti Jahsh, isteri Nabi yang kaya, yang awal meninggal mengiringi Nabi SAW, yang dianggap isteri yang panjang tangan karena banyak mustajab. Dia di antara dua tiang di Masjid Madinah, dia tarik tadi. Sebab apa? Dia nak semayang sunat banyak. Maka bila dia tak arah nak bangkit, dia gantung tadi itu, ditekuk oleh Nabi SAW. Ada di antara hadis yang kita baca dalam Riyadhus Shalihin, 3 seorang sahabat yang tak disebut nama datang bertanya kepada isteri-isteri Nabi mengenai ibadat Nabi. Kita faham kalau kita mengaji hadis, datang lelaki, datang perempuan, datang 3 sahabat. Hadis-hadis ini dinamakan hadis mubaham, seperti ada Bukhari. Ibnu Hajar Ibnu Asqalani, seorang ulama hebat, ulama hadis, tahap dia macam Imam Bukhari di seluruh hafalan hadis, sehingga disebut Amir bin Fil Hadis. Dia buat satu kitab mubaham. Maka mana-mana hadis yang sebut datang seorang lelaki ke Rasulullah, datang seorang perempuan ke Rasulullah, dia usaha cari bagi sanad siapa lelaki ini. Macam 3 lelaki yang datang daripada kalangan sahabat, tanya Nabi SAW, tanya isteri Nabi bagaimana ibadat Nabi SAW. Kata Ibn Hajar, dia yang kata 3 sahabat ni Sayyidina Ali, yang kedua Abdullah bin Umar, iaitulah adik ipar Nabi SAW, kakak dia Hafsah. Yang kedua iaitulah Abdullah bin Umar. Yang ketiga Osman bin Mazmun, Zainal Osman bin Mazmun, sahabat Nabi di kalangan muhajirin yang pertama meninggal di Madinah. Daripada berhijrah yang muhajirin Osman bin Mazmun, yang daripada Ansar Abdullah bin Auf. Jadi 3 sahabat ni, Sayyidina Ali, kemudiannya Sayyidina Abdullah bin Umar, yang ketiganya Osman bin Mazmun. 3 lelaki ni lah yang datang kepada isteri-isteri Nabi, tanya ibadat Nabi. Tanya dah Nabi ni maksum, Nabi tak dosa. Lalu mereka kata Nabi yang tak dosa pun amalan hebat. Aku balik, aku tak mau tidur dah. Aku nak semayang malam sampai aku tak tidur. Seorang ni kata aku nak puasa, aku mau buka. Seorang lagi aku tak mau nikah dah, ataupun aku tak mau bersetubuh dengan isteri aku. Maksudnya aku takkan tidur dengan bini aku. Ketika itulah Nabi bilang, Nabi kata kalau ikut orang yang paling bertakwa di kalangan manusia aku, tapi aku tidur dengan bini aku tidur dan aku bangun, aku puasa dan berbuka. Man raqiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang lari daripada sunnah aku, dia di kalangan, bukan di kalangan umat aku. Hadis ini pun faham, maksudnya Nabi tak suka berusaha payah sampai tahap itu. Cara orang biasa, kalau dia nak lebih, itu iman dia. Kita dengar macam Imam Abu Hanifah, sembahyang malam 1000 rakaat. Ini Allah tolong dia. Kita sembahyang malam 1000 rakaat sampai subuh, sampai ke 1000, sampai ketika disebut Sayyidina Osman 1 rakaat witir, 1 Quran. Kita buat tak habis sampai subuh tu saja ya Allah, tak habis 3 juz juga. Sebab mereka ni ditolong oleh Allah, Jadi banyaklah hadis-hadis dan juga kata-kata ulama bahawa Islam ni mudah, bukan payah. Kalau hamba payah, akan jatuh. Al-musyaqqah tajlibu taysir. Susah ada senang. Hang musafir, hang berjamaah puasa, itu hadiah daripada Allah. Rasulullah kata Aisyah, "Idza khuyyira baina amrayn," bila diberi pilih antara 2 perkara, "Fakhtar aisarahuma." Kata Aisyah, Sayyidina Aisyah kata Rasulullah akan pilih yang paling mudah, yang lebih mudah di antara 2 perkara. Nampak tak Nabi ajak kita macam mana? Senang. Sembahyang subuh
Sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, sembahyang Maghrib, sembahyang Isya, tambah sikit 12 rakaat rawatib. Qabliyah subuh, Zuhur 4 rakaat, 2 rakaat sebelum, 2 rakaat selepas, nambah 4. Kenapa kita nak kira 12? Jadi 2 subuh, 4 dalam Zuhur, sebelum dan selepas, Asar sebelum, Qabliyah, Maghrib selepas, kemudiannya Isya selepas. Rasulullah kata dia semayang 12 rakaat ni, sunat rawatib ni, Allah bina dia untuk dia, bina untuk dia sebuah syurga dalam, sebuah istana dalam syurga. Hal lain, kita nak masuk Syaban. Untuk Syaban ni memang Allah uji hati orang beriman. Kalau hang tak nampak juga bila masuk Syaban, tak nampak Ramadan, hang sebenarnya bukan dekat dengan Allah. Itu sebab datangnya Rajab dah pasan dengan datangnya Isra Mi'raj, orang dah mula dah hati dia lembut dengan Allah. Tapi dah Rajab, kita masuk minggu yang pertama Syaban. Rasulullah ajar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban fabalighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah kami dalam bulan Rajab, berkatkanlah kami dalam bulan Syaban, maka panjangkanlah umur kami sehingga kami masuk Ramadan. Qasidah kita tadi pun cerita Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam. Selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan puasa. Nas'alullah ar-Rahman, kami mohon kepada Allah Tuhan Ar-Rahman, rahmatan ala dawam, supaya rahmat diberi sentiasa kepada kita. Bermakna Rajab hilangkan sedikit dosa, ni mai Syaban lagi dihilangkan dosa, mai Ramadan hilang lagi dosa. Kemudian kita pun mula berdekat haji sebab musim haji. Kemudian klinik dia terbang. Masuk tahun baru, bersih kita. Bersih kita. Masuk bulan pertama pun Muharram, dah ada cerita puasa juga. Kemudian main Safar, kemudian begitulah sampai hujung tahun. Hari-hari kita sebenarnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat kita pada malam ni, Allah taujih kepada kaum Nabi Isa, ialah umat Nasrani yang mereka ekstrim dalam agama. Hormat Nabi tak apa, tapi sampai anggap Nabi sebagai Tuhan, macam Tuhan, itu yang tak betul. Buat wahmi dia ada guna-guna ni. Jangan duk sebut, jangan duk puji Nabi lebih-lebih dengan duk sebut Sayyidina. Sebab Nabi pesan, jangan hampa puji aku, angkat aku macam puak Nasrani angkat Nabi Isa. Elak dia tak mana tak boleh. Puji Nabi tak boleh juga. Esok pun Allah suruh kita supaya selamat tu puji. Hak tak boleh tu angkat Nabi ni sampai jadi macam Tuhan, macam Nasrani buat kepada Nabi Isa. Sayyidina dahulu kita tak masalah. Itu kata ulama, kalau sahabat Nabi pun hang tak paling nak sebut Sayyidina, hang seperti apa? Kita Malaysia ni terikutlah, tapi berapa dia Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Ali tak dekat. Betul lah tempat tu. Ali tu pun usaha lah bagi dekat. Usaha lah bagi dekat. Begitu saya baru ni tuan-tuan di Mekah, saya bawa sahabat-sahabat masuk bakar. Saya bakar sahabat-sahabat masuk bakar ni. Kalau kau nak tahu di mana sahabat hebat-hebat, ada Wahabi Sepok duduk kat makamu. Dia pakai terasan ni sobat. Sobat. Bukan sobat yang dia buat begitu. Kalau orang mengaji ilmu, orang pakai terasan tu tak tanya bab ilmu kat dia. Bab dia memang hebat. Begitu terasan atas akan lebih. Dengan ada terasan atas kepala, tak payah tanya ilmu dia memang alim. Asal dia begitu, tapi tadi jadi macam pakaian lah. Jadi maqam-maqam hebat-hebat ni memang ada aku lah. Dengan
nafas dia duduk kan tasbih. Tuan-tuan duk tanya ni hukum apa dia? Tak payah tanya. Dia akan sebut ghair ma'ruf, ghair ma'lum. Doa saja lah. Ni sahabat-sahabat. Dia tak mau sebut nama sahabat-sahabat. Berapa orang lah yang tinggal Bata Pak Segi tak ramai. Kalau kita masuk daripada sini, kita masuk sini, kita akan dibawa bakar. Memang dia ada satu pakai. Daripada bakar besar bakar tu, dia setengah saja makan para sahabat. Setengah saja. Maksudnya tengah-tengah tu, orang perempuan pun kalau lalu pun tengok. Kalau kita masuk lagi tengok, dia ada sembut tim warna biru muda, warna keadilan lah, kerana hak tengah-tengah tu memang tenosman. Takat tu masih ni hak lain dia suruh cari. Tapi masuk dengan orang tahu cerita. Itu bila kita tahu sahabat ni kita boleh beri tafsir sekono, mengajar di sekono. Bila kita masuk makam bakar, dia ada satu lagi bakar. Memang dia katakan tak ada. Batu nisan memang tak ada. Makam kat tengah ni bang. Sebab kita pernah sebut dalam peta, dalam teknik kena sebut sebelah kanan ni Sayyidina Fatimah, Sayyidina Abbas, kemudian Tuku Imam Baghdifah, iaitulah Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq, kemudian Muhammad Abakar orang tu. Tapi tak mana. Maka dalam pakang ni tunjuk bata-bata yang ditutup tak tadi sama. Tok Chong orang perkara keliling tanya mana dia makam Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Sebenarnya tuan-tuan, kita baca ayat ni pun kisah Nabi Isa ke, mak dia Maryam ke, dia dalam ayat ni. Dalam ayat ni di Mekah pun dia sebut Nabi juga. Tak kena jumpa apa nama-nama ni. Kalau kita tengok ayat kita, wahai ahli kitab, jangan kamu ekstrim dalam agama. Jangan kamu kata kepada Allah melainkan benda yang benar. Jangan kamu sandar sesuatu kepada Allah melainkan sesuatu yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa Ibnu Maryam itu, sebab apa ada ini? Ibnu, sebab Maryam itu perempuan. Kitab bin adalah sebab apa kita lelaki. Itu keistimewaan Nabi Isa ni. Isa Ibnu Maryam, Isa Ibnu Maryam. Sesungguhnya Al-Masih Isa anak Maryam itu adalah Rasulullah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimah yang dicampak di rahim dia Maryam. Wa ruhum minhu, tasrif daripada Allah. Maka berimanlah dengan Allah dan Rasulnya. Jangan kamu kata tiga, Tuhan itu tiga. Kita nak ini sebab apa? Sebab kita sudah sebut, bila kita pergi ke Mekah, tempat ni tempat para anbiya, para rasul, katakan Nabi SAW. Dikeliling Kaabah tu makam para anbiya saja. Dikeliling Kaabah. Dan ni muncul satu PhD yang memang meratak syaraf tinggi lulusan. PhD itu minta supaya diruntuhkan makam Nabi. Tapi Arab Saudi tak berani. Tak nak runtuh apa. Makam ni bila dibina bangsa ke apa ke, sesuatu hukum. Kalau tanah kita tak ada masalah. Kalau tanah kita bomok lah, perselan mati dibawa balik ke Batu Tiga. Tanah dia nak buat apa? Tak tahu. Tak boleh nak buat kan? Nyukum nak tahu. Tanah kita tak ada masalah. Kalau tanah orang pun, tanah orang, tapi tuan tanah kata, dia tu biar pilihan nak buat bangsa kat dia pun tak ada masalah. Yang tak boleh tanah makan masjid tu, kita ditumpang lah. Lepasnya orang nak tumpang. Ataupun tanah masjid di gurun ni, tu hebat meninggal. Bawa pergi ke masjid gurun, tu imam pun setuju nak buat bangsa yang ada. Tok Siap setuju. Takut hari Jumaat esok ni apa? Tuan-tuan setuju lah. Ni Tok Guru hebat di gurun ni, betapa lama lah, boleh tak kita buat bangsa. Maka semua nak Korea setuju. Tak masalah. Dulu bakar ni memang kalau kita tengok kitab-kitab lama,
memang ada maksud. Cok. Bila kita masuk di pakai tu di hujung nampak sini. Hujung. Semua makan tunjuk ni, kurang dia nampak ni. Kita masuk dekat senyap lah. Orang masuk kita tunjuk sana. Lepas tu bila kita masuk, kemudian jumpa 4 segi 3 hukum. Maka hukum 3 ni, makam ni adalah anak-anak perempuan Rasulullah SAW, Zainab, Zainab dan Kulthum. 3 hukum tu pun wahmi ada dalam tu ada. Tanya ni makam tu dia, wahai maklum, doa saja lah. Pun menyepak kawan. Dia ada sebab apa? Kubur tu heran, makam tu heran. Anak Rasulullah, bukan anak tak esok. Ahli pin. Habis 3 ni, tengok satu lagi di ujung. Hak ni orang pilih. Satu ni tangan, satu ni dalam betul ni 9 maka isteri Nabi. Sebenarnya 9 tu dia bagi tinggi tinggal tinggi. Bermakna dalam tu memang 9. Isteri Nabi dulu dengan Siti Aisyah, sehingga pada tu dia bagi satu kotak tu. Lepas tu di kanan sikit, sebab dia jenis kotak tu, ada jenis kotak tu. Pakai maksud tu dia ada kotak tu. Ke kanan sikit ada 2 makam. Di situlah makam Imam Malik dan juga Imam Nafi' yang kita sebut dalam pengajian sebelum ni. Di bulan lepas, Imam Malik memang orang hebat. Nak mengajar hadis, mandi dulu, pakai pakaian smart, mahal, minyak wangi mahal, mengajar makam Nabi. Kita mengajar hadis, minyak wangi, minyak atas, ahli mandi tu. Habis lagi dia yang sembahyang, dia ambil dia kat kepala, tak ayat di muka, pergi betul-betul. Imam Malik hebat. Dia tak ni yang disebut Imam Darul Hijrah. Dia tak keluar Madinah, melainkan ibadah haji dan umrah. Dia tak pakai seliput di Madinah. Sebab apa? Dia hormat Nabi. Dia tak kencing keliling masjid Nabi. Tak macam kita ikut turun. Itu kata ulama kalau pergi jangan kencing di tanah di toilet masjid Nabi. Sekali-sekala dah pakai seliput pun hang pecah lah, pakai seliput hang jalan. Sebab apa? Hang pijak lah tanah debu yang pernah dipijak oleh Nabi dan para sahabat. Sebab di makam bakar tu 10,000. 10,000. Imam Malik ni sewaktu dia masuk ke pasar, seorang anak muda dia Hisham Nur Rabi'ah kata kepada dia, share cerita kat saya satu hadis. Dipasang, dia pegang tongkat, dia takut dulu kali. Hang suruh aku cakap hadis di pasar ni ke? Sedangkan hang tahu di masjid aku mandi dulu, aku pakai pakaian hebat, pakai wangian, kemudian menghadap makam, duduk tempat hebat. Dia katok 20 kali. Sehingga bila lepas katok 20 kali tu, dah aku katok hang tengok angkut tu, aku nak riwayat hadis kat hang. Bila riwayat hadis sampai 20, kata Imam Malik, hang tahu wahai Syam, sebab apa aku riwayat hadis kat hang 20? Tak tahu sebab apa 20? Sebab tadi aku katok hang 20 kali. Kata Hisham, cerita 20 100 pun tak mau. Makam tak ni? Imam Malik kalau dia belajar hadis daripada aku, wa'an Nafi' tu dia makam tu, wa'an Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar tuan-tuan, kalau umpamanya masjid Nabi ni, masjid Nabi, kita duduk di jam, di halaman ni jam, bukan jam Mekah, jam di halaman. Tuan-tuan tahu halaman ni? Halaman ni dulu adalah kebun kurma Abu Talha, dinamakan Bayrullah. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya tak ada apa nak bagi. Yang ada kebun kurma, pokok kurma hebat-hebat. Hak ni yang saya sayang, hak ni yang saya nak sedekah kepada Allah. Turun ayat, dan kana birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak akan dicapai kebaikan melainkan kamu infak yang hebat. Ayat itu turun mengenai halaman ni. Sebab masjid Nabi ni, kalau kita kata ni pak sangat kecil, ni pak sangat kecil. Kita kata lah ni dari Raudhah, kecil ni di sini ada makam Nabi. Ada makam Nabi. Dia dibesarkan sikit.
Lepas Allah tu dibesarkan sikit selepas peperangan Khaybar tahun 7 Hijrah. Kemudian dibesarkan lagi di zaman Sayyidina Umar. Kemudian dibesarkan lagi zaman Sayyidina Osman. Dibesarkan lagi zaman Umayyah, zaman Abbasiyah sampai dah. Dari inilah daripada jam tu kalau kita pergi di masjid ni, dulu adalah rumah Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf kaya yang kita sebut dalam pengajian kita yang lepas. Unta dia kalau dia susun daripada Madinah ke Mekah, sampai dah di Mekah, hak Madinah tak ada lagi. Hebat. Kita berlebu sampai hidup malam ni ya, lebu hebat. Okey, kita konak kanan masjid dulu hak hebat, di tengah-tengah baru rahmah, tengah-tengah alam ni semua hak sambung. Baik itu kawasan secara hebat di sebelah tengah. Kita masuk je nak pergi ke Babu Salam, kita ke kanan, kawasan ni lah rumah Sayyidina Umar, rumah Muawiyah, Saudara Muawiyah, Zubair bin Awwam, Husain bin Sabit. Sampai hari ni yang duduk dan tun qasidah wa ahsanu minka lam tarqat ainun. Cantiknya kamu ya Rasulullah, mata tak pernah melihat kecantikan itu. Tu dia punya syair. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Segaknya tak pernah dilahirkan oleh mana-mana perempuan. Khuliqta mubarra'an, dilahirkan kamu selamat daripada kejahatan. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, kamu dilahirkan tanpa sebarang kejahatan. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u, seumpama kamu dilahir macam kamu nak. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badarit tamam, selawatkanlah kepada makhluk yang terbaik, Nabi terpilih seumpama bulan purnama. Sallu alaihi wa sallimu, selawatkanlah ke atas Nabi. Yasfa'lana yawmaz zihar, Nabi yang akan syafaat di hari yang penuh susah. Rumah dari sini, rumah dari sini sebelum Babu Salam. Maka di situ juga rumah sahabat-sahabat yang lain. Di Khalqah Abu Bakar, rumah Sayyidina Abu Bakar. Saya nak sebut Abdullah bin Umar tadi. Abdullah bin Umar, kalau kita kata ni makam Nabi, di sebelah pak makam Nabi, tuan-tuan, makam Nabi dulu ada 9 bilik. 9 bilik tu 9 bilik siapa? Isteri-isteri Nabi. Bilik Aisyah bukan semua rumah Aisyah dah. Bilik Aisyah ni tiang saya. Tiang saya. Kalau umpamanya kita main daripada Babu Salam, 1 tiang, 2 tiang, 3 tiang, 4 tiang, kelihatan hak masjid Nabi. Saya pergi baru ni kira cari tiang, termasuk daripada Babu Bakar masuk ni, tengok tiang. Saya bercari syiar 2 tiang, ada 2 syiar. 1 tiang 2 bit, 1 tiang 2 bit. Ni bukan main ni. Orang tak tahu. Terus buat hampir tengoklah pergi mana tahu. Ya khair man dufinat fil qa'i a'dhamuhu, wahai si yang menghuni kubur ni memang hebat. Duduk atas. Ini Wahabi tak tahu kalau tahu buat apa. Orang itu tak tahu. Ingat dia terus kata hantar dulu Imam Qutbi, dia yang jaga makam Nabi. Bila jaga makam Nabi, seorang Badui tu dia mai, tergesa-gesa dia mai. Kata Imam Qutbi, aku mengantuk. Dia mai, ya Rasulullah, saya dosa besar, saya banyak dosa. Dia baca syair, ya khair man dufnat fil qa'i a'dhamuhu, wahai si yang menghuni dalam kubur ni memang hebat. Dan tanah sekeliling pun akan hebat, kerana tanah ni hebat, betul ya. Sebab tanah kubur Nabi terbaik di dunia. Tanah anak kedua yang terbaik adalah tanah Kaabah. Kemudian mayat yang anak kedua tulis, nafsi fida'un di qabrin anta sakinuhu, ni jiwa aku ni tertebui dengan kubur yang kamu duduk dalamnya ya Rasulullah.
fil afaf, fil wujud, fil karami. Memang kemuliaan, memang kehebatan doktor ni. Kata Imam Qurtubi, bila dia duk tebut 4 bait rakam syair ni, aku dah ngantuk lah. Dia kata, ya Rasulullah, memang macam depan, ya Rasulullah, saya baca ayat dalam surah Nisa, walau annahum yadhlimu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirur rasul lawajadullaha tawwabur rahim. Kalaulah mereka tu datang dalam keadaan dosa banyak, mereka mohon ampun kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa mereka, dan mohon supaya kamu juga minta kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa mereka, kamu akan dapati Allah akan ampunkan dosa mereka. Dia pun pula oleh pintu bagian. Kata Imam Qurtubi, aku mengantuk, telinga mimpi dengan Rasulullah. Rasulullah cepat dia bakar Arabi tu, dosanya dah dimampun. Baru ni tu mimpi tu tengok. Memang ada. Memang ada. Maksudnya makam Nabi, hak rumah, kata rumah Nabi tu, di situ ada 9 bilik. Bilik Sayyidah Aisyah Abdullah yang Sahir, dia dah tulis Mustuanak Sahir. Cik hak 8 lagi macam sampai di belakang hak tiang ni. Tapi hak di belakang ni rumah Abdullah bin Umar. Ni hak tengah-tengah masjid di sebelah kiblat ni rumah Suriah Ja'far bin Abi Talib, saudara Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ni hak sebelah tengah juga di sini rumah siapa? Sayyidina Abbas belakang Nabi. Ni hak belah pintu belakang ni rumah Sayyidina Abu Bakar, rumah Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Khalid. Rumah dekat dengan belakang rumah Suriah, rumah Sayyidina Husin. Baru ni ada jemaah dia dengar dia cerita biko. Oh tak boleh mutawai kami lepas berdua pada toko tak boleh, banyak lagi nak datang. Bermakna nak sebut tak kisah Nabi-Nabi lain? Sebut. Termasuk tak lagi pergi kat kedai Madinah tu, tengok-tengok kurma panjang daripada yang lain. Ini kurma Ambar. Kurma Ambar itu adalah kurma mak Nabi Isa Maryam, dia panjang. Dia ada kurma ajwa, kurma Nabi. Ada kurma sukari. Kurma sukari ni orang lelaki suka, orang suka beli. Sebab apa? Dia tegakkan badan. Dia ada kurma kecil sikit, dia tegakkan sikit, tapi kena tumbuh. Kurma tu kurma lubanok, disukai orang perempuan. Tunggu minum dengan yang itu. Sebab apa? Kurma ini adalah kurma awet muda. Hitam kan, dalam mata kurma tak tahu apa kan. Kisah Nabi Isa dan mak dia Maryam. La taqulu salasa qala wa la taqulu salasa. Jangan kamu sebut Tuhan itu 3. Kadang-kadang kita pelik Tuhan anak, Tuhan Pak, Tuhan Roh Kudus. 3 jadi satu. Jauhan, botol, emput jadi satu. Tak pening kan? Pelik. Bukan dia tahu macam Yahudi tahu tapi sombong. Tengok adik-beradik mereka, wakil, anak pinak mereka, anak-anak murid mereka tahu macam munafik tu. Dia kata tahu tapi memang sombong. Dunia ke depan kan, dunia ke depan kita tak tahu. Dan kita kedah jatuh kan, takkan dia tak nampak misalnya tu nak di swasta. Nampak? Tapi saya belum tua ditanggung. Tak nampak. Tetapi dah di malam tu seorang hujan. Bila lalu kat Ustaz di tul langgar. Tengok hebat elan. Perempuan nanti nak telanjang. Bila tengok hafal dulu. Dia pun tahu apa sana. Tahu. Tapi siapa mereka? Allah tak tolong. Allah tak tolong. Sebab itu Nabi dah sebut orang yang Allah Subhanahu wa taala bagi ilmu kepada mereka adalah orang munafik. Ilmu yang sampai dia faham dia tertib, dia takkan dapat. Ilmu banyak, memang banyak, tetapi Allah tak bagi kekuatan untuk mereka ramai sebab mereka tak ikhlas. Kita mengaji bab hadis Nabi, bab kata Syama'il, bab kita berkawan dengan orang tak berapa itu apa semua. Memang dalam bahasa Arab ada yang disebut istilah mudaharah, ada disebut mudaharah. Pernah satu ketika Uyainah bin Hisnin datang ke rumah Nabi. Sayyidina Aisyah tengok begitu, ya Rasulullah,
Muyainah dah datang. Sebab kata Bisibni Asyirah. Kalau disuruh kau, ini jahat. Jahat tu Nabi tahu kata dia jahat. Bila dia main rumah Nabi, dia menuju main rumah Nabi, dia ketuk pintu, buka, masuklah rumah Nabi, Nabi layan. Yang lain syarat ni. Dan dia kata jahat, kau yang jahat, bangsa yang jahat. Tapi ni kakak lubuk itu macam mana? Balik Uyainah ni, Sayyidina Aisyah tu duduk depan Nabi Rasulullah. Rasulullah kata tadi dia jahat. Terus Rasulullah yang tengok. Rasulullah kata, ya Aisyah, inna min syarrin nas man tarkahun nas. Aku nak pesan kat hang, orang hang tak bagi orang jahat ni, dia tinggalkan manusia. Kalau kita kan, kalau pergi kedai kopi, orang jual hang, faham? Tapi kita ada orang yang mengagun, kham tak apa, jaga. Tapi takkanlah kalau untuk uji saya main kedai kopi tu kita nak buat apa tu? Barulah kita tak buat kedai kopi tu. Apa nak buat kahang Aisyah? Nak kenal orang jahat, orang yang orang tak suka. Tapi Rasulullah layan dia supaya dia tak buat lagi jahat kepada Rasulullah. Dia jahat lah, tapi dengan Rasulullah layan, dia kurang sikit jahat. Ini orang panggil apa? Mudarah. Memang dia tak masuk Islam. Memang dia tak masuk Islam. Nampak dia percaya Islam dan main orang Nabi. Rasulullah tahu. Sebab itu lepas Rasulullah wafat, orang sahabat kata dia takkan, sebab orang sahabat bersangka dia adalah Muslim. Di Madinah anak-anak kecil dia sebut apa masuk Islam dia duduk, Rasulullah meninggal jadi murtad. Lalu kata dia, ni apa tahu aku tak pernah masuk. Bila itulah di zaman Sayyidina Umar dia masuk Islam tu. Sayyidina Umar bahawa dia ingat kebaikan Nabi terhadap dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, ulama-ulama bila membaca kisah ni, mereka kata Uyainah ni termasuk sahabat. Sebab waktu Rasulullah hidup memang dia jumpa Nabi, tapi tak beriman dengan Nabi sampai Nabi wafat. Tapi Ibn Hajar kata dia tetap sahabat. Dia tetap sahabat. Ni orang panggil apa? Mudarah. Bila sebut mudarah, hak macam lah duduk dengan madhab yang jadi jahat. Macam ulama Allah lah, senang ulama Allah. Semua Habibie kata semua betul. Tiap hak ulama-ulama kata tak betul. Bukan dia payah nak bagi orang yang kata rakyat tak ikut ulama-ulama Islam ni. Seluruh dunia itu. Contoh kalau dunia kita kat betul dunia ni tu, dia ada sekian. Ni ulama politik. Ya. Dan main istilah tu lah, ni ulama politik dan orang makan itu. Walaupun cakap benda betul. Ni kata ujian tuan. Saya yang buka buat ni alhamdulillah. Ujian besar tak ada, sikit-sikit tu ada. Kita dah tahu dah. Di antara makan tak sedap. Makan tak sedap tampung dah besar-besar ni. Kulit tu dia belah-belah lima kerpas tu. Yang senang nak dapat. Sayur lemak kentang. Dia kata tak sedap ni. Burung puyuh pun tak sedap ni. Lah dia tanya, tak sedap ke mana abang ni? Saya kau sehari tak sedap. Dia kau aku hujan, dia tak ada orang, tak ada orang. Kita kau rumah ke tak? Masa sebelum daripada kita nak pergi dari atas ambil pun 5 roti, jangan kata mahal. Kalau mahal kita dah boleh. Sebab kita tak rasa telefon semua duduk tengah jam 25 minit. Tambah kali 500 hutan, geng hutan duduk dekat. Kita hampak di sini. Dia buat duit mahal, balik 5,000 kat dalam dua, ni nak 5 roti di sana. Sana. Saya tak kali 5 roti, tak banyak orang ni dalam poket pada saya. Orang Malaysia ni kata pergi Mekah, apa dia kata lagi? Tak, dekat sikit. Berapa tu? RM1,000. 1,000 dapat 10 roti biar 4 hari habis. Kosong pergi kan. Terus kita cerita tu bendok atas tu hotel. Bendok ni atas tu hotel. Maksudnya
Kita nak pergi Masjidil Haram jam sangat, tak pernah pergi tak pernah pergi doa pergi kan. Ni Masjidil Haram. Kita ni pergi jam sangat, ni jam sangat. Tinggi ada tak ni masjid tinggi ya. Ni jam sangat. Kita kalau orang ni benda belah diri. Benda belah diri. Atas benda ni hotel daripada tadi. Dia tak tulis nama hotel tu. Bila kita bawa orang tersebut hotel nama hotel Hilton, tampak benda ni dah dulu rumah saya nak bakar di rumah. Pak kali nak rumah tak tahu, dari 2 tahun. Alhamdulillah. Mak. Di dalam depan ni berapa hari ni KFC, kita tengok KFC bukan sedap pun. Kering nak KFC dia orang main tak apa tapi orang beli. Tak. Ni satu RM8. RM8 lah. Beli main menganggap ke bawah ni. Donat. Lah, habis tidak RM5 satu, donat satu kan? Beli. Ni RM8. Kita kalau pergi tak lagi beli kedai toyang, sepinggan mi RM8, seminggu bagi. Beli sebab apa? Beli banyak. Kita duduk ni, ni apa nampak ni, Darul Tauhid ni. Hotel Darul Tauhid ni. Cermin pun biru. Hotel ni, orang panggil Hotel Siti Nurhaliza. Semalam RM19,000 ni, tidur. Mau tak mahal, RM30,000. Buat tu bukan dia turun bayang, dia kapal baru. Tarik perang sikit tirai, bayang depan cermin tu lah. Perangai hotel ni macam istana ni. Sebelum kita masuk Masjidil Haram ni, dia ada lorong ni. Kok sokong ada ruang ni. Lepas tu ada hotel yang selalu kita sebut ni Hotel Raja Bahak di Jabal Kubai yang kita pernah sebut terbelah bulan. Di situ lah bulan terbelah, sebelah masuk dengan tangan, sebelah masuk dengan kiri. Bila masuk dia keluar dia takut. Abu Jahal kata kucing, wahai Muhammad. Jadi hotel ni tuan-tuan, di Arab Saudi dia ada 20 hotel. 20. Jadi nak masuk lorong tu, ada dengan jabatan tu rumah Sayyidina Osman dulu, dia buka. Lepas tu ada belakang hotel ni dia ada jalan. Dalam belakang ni ada kan betul-betul banyak. Ada kan yang panggil apa? Jabal Jiyah. Jabal Jiyah ni dulu Rasulullah SAW belah kambing di situ. Yang kita dengar belah kambing itu ni oi. Pondok bayar tu, tak tu kan. Seperti belakang. Apa dia? Kalau saya lagi tuan-tuan ambil tempat murid, tempat layanan tidak ada orang. Jadi pun kita tengok bukit di belakang tu ada masjid. Dia pun pakai gini kepala. Baru sebut. Sebelum tu saya tak buat jemaah saya pergi ikut jauh ni. Kita ni tak boleh dengan jemaah kita ni. Hari ni umrah, esok rehat, lusa umrah. Dia ni tua-tua sekali tu umrah buat hari. Dia pun jadi pasal semua kat sini lah. Hari tak umrah, apa minta maaf. Jadi hari nak rehat tu, jemaah ni tak boleh lepas. Jadi hari dia kena umrah. Kesian dia pun, bincang pula. Nak cerita kat apa. Jadi masjid dekat dengan maulid tempat pelayanan itu di belakang tu, sampai tak dia buat tak dia nak pecah dia. Sebab apa? Berdosa berhenti, berdosa pi makui. Dia tolong sampai kat masjid dengan masjid sejarah tu tak apa. Tapi tak lama pi ke dia kita tak tahu. Kita tak tahu. Apa tu? Wahabi ni dia usaha untuk hilangkan sejarah Nabi. Dia nak munculkan sejarah dia. Alhamdulillah bagi semua baru dihenti tu, dia tak tahu, cuma panas sikit. Kita dah sebut kat jemaah kita lah, apa dia nak jadi kuat macam mana. Memang panas, tapi bila kita bijak dan kiri kat bawah tu dia sejuk. Sebab bawah tu ayam. Kalau hampa panik, hampa bincang Masjid Aswad. Memang betul. Saya bincang Masjid Aswad tu 3 orang ke depan. Sebab kalau tak panik, panas no, duduk atas masjid, panas no. Ni panas-panas tuan-tuan. Kalau kita ni ajak Aswad keliling sampai Haji Ismail, kawasan ni kalau di waktu orang susah pun, kawasan daripada Ismail ke Rukn Yamani memang kawasan tu lapang. Tapi orang tak tahu kawasan lapang ni lah betul ni babu umrah. Islamian babu umrah bagi orang perempuan yang umrah. Bila nak balik, orang perempuan hantar umrah kena pi tawaf badan, selamat tinggal. Tapi hang umrah dia pergi baru umrah tu, dia duduk kat pintu tu nampak sepingit tak apa.
situ ada Ummu Hani, anak Zainab, anak ada kakak Zainal Ali, anak Abi Thalib. Itu kita Isra Mi'raj tersebut Ummu Hani, daripada Ummu Hani, daripada kakak dua-dua putri. Jadi tak pandai, orang tak turun. Tak turun tengok orang India, tuan-tuan, dia bawa 7 orang anak. Hak paling besar 10 tahun. Bayanglah kalau kita bawa 7 orang anak, hak besar 10 tahun. Hak dia kecil-kecil. Yang bini ni belah ni, belah ni. Dia punya juga belah ni, wheelchair depan 2 orang, atas kepala ni. Dia tak ada apa-apa, tak padu. Budak-budak kecil 7 orang boleh minta maaf. Orang lain dia banyak. Orang lain banyak. Seorang tu dia duduk anak dan 2 tahun lah, bukan 3 tahun lah. 2 tahun sebab dia sebut pun nampak nak dia. Tapi kini kat bawah tu dia ada sebut Allahu Akbar. Budak 2 tahun bukan kepala Allahu Akbar. Mula orang tak pasal. Dia dengar Allahu Akbar, orang bukan dia tengok. Kan selalu dia duduk yang ini sampai aja aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar. Kan? Maksud tu mai. Pakai senang. Ambil gambar lah ni kiri kat bawah tak kepil dia tu. Saya kata budak ni kalau duduk kat Kedah, angin pah lah masalah. Tapi kiri kat bawah. Hebat tu. Kita takut. Sedangkan semuanya itu Allah nak puji. Tempat Nabi SAW datang, duduk di situ. Makanan pun tak ada. Kita makanan sedang, kita kata tak sedang. Nabi boleh mengeratkan seluruh orang Arab. Jadi baik kita adik kakak ni clear. Dia ada tempat ujian. Qala intahu khairul lakum. Sudahlah itu lebih baik bagi kamu. Tak usah tersebut Allah itu 3. Innallaha ilahun wahid. Allah itu Allah Esa. Subhanahu ayyakun lahu walad. Maha suci Allah, bahawa Allah itu ada anak. Subhanallah. Kalau kita sebut, kalau jumpa dapat subhanallah, ayat lain macam ayat Isra Mi'raj. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan min masjidil haram. Pelik ayat tu. Pelik. Sebab itu orang kafir boleh tak diterima. Dia pergi Palestin sebulan. Nabi pergi malam ni. Besok adalah di Mekah. Adalah di Mekah. Real dari Mekah ni. Cerita tempat ni macam kita kata Gua Hira. Tentang kalau nak naik Gua Hira, dia 45 minit sejam. Jaga kaki dia kau. Macam ni jom kita pergi naik Gua Hira. Jaga dia kau. Yang pertama jangan ada jantung. Jantung mana lah, maksudnya demam jantung. Tapi kalau jantung lepas kena. Siap. Jangan tengah jantung, jangan cuci mandi, dengan darah tinggi, jangan kau. Sebab kau benda tu jentuh busuk kan dua turun. Ramai? Tak ada masalah. Kita akan pada dulu tepi. Kalau setakat 4. Kalau kita kata setakat 4 orang kan, kita ajak orang Malaysia kawan-kawan Arab belajar tu. Abang tunjuk jalan kita naik. Abang nak boleh. Dia tak ada hotel ni bang. Budak-budak kawan ni kita belajar kita naik. Kadang-kadang kita suruh dia turut pencing tuan-tuan. Tuan-tuan tak mahu balik dia ni sebab dia ajak pergi tempat-tempat betul. Duduk tu duduk anak bagi lah. Kalau Cik nak tahu babu salam kat Sabar Marwah ni, tengah-tengah antara Sabar Marwah ni babu salam ni. Dia cerita tu. Betul kau. Kalau baca dia pergi Gua Hira. Dia hati haji. Ini suatu buli sangat apa orang bagi RM50 tu kan. RM50 takkan nak kena kur, nak tahu. RM50 juga ya. Maka dia tahu lah. Sejam nak naik tu. Tapi kata, jangan kata tu. Tidak ada nak musuh tu ngomong. Darah tinggi, biji manis tu kena jaga. Sebab tu, kita pindah tempatnya tu. Sampai dalam tempatnya tu baru kita suruh macam ni. Kisah Surah Merah Tahmi ni berlakunya kisah Surah Merah. Tahmi
Subhanallah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah itu kerajaan di langit dan di bumi. As-samawat 7 dan di langit. Bumi, tak sebut bumi-bumi. Langit-langit kita sebut. Sedangkan dua-duanya 7 lapis. Tapi sebab Allah tak ada sebut dengan bumi-bumi, walaupun terkenal bumi 7 lapis tu, sebab dia tempel. Tak maklum dan kita sampai sesuatu merah, langit tengah jumpa ada. Sebab apa jumpa ada? Supaya ingat wahai Muhammad, umat akan berdepan dengan syaitan. Bukan dia cerita saya saja di pada media langit tengah, selamat datang anakku, inilah anakku yang terkenal. Akan berdepan dengan syaitan macam pohon depan, kadang depan. Yang pertama, yang kedua, kalau nak minum hang payah nak pakai tudung, hang kena tanya rezeki itu halal ataupun tidak, ataupun berkat ataupun tidak. Sebab bila Nabi Adam dan juga Hawa makan buah tu telanjang bogey, makanan tak elok akan telanjang bogeykan orang. Begitu tu sudah kata buat buah nak minum dia payah nak pakai tudung, dah mana dah pakai tudung tak. Kisah Nabi Adam SAW. Kita yang kalau turun di mana? Jeddah tu datuk perempuan, nenek, tok nek, tu Jeddah. Sebab Nabi Adam diturunkan di mana? Di Padang Arafah. Padang Arafah. Jeddah tok nek ataupun tu Hawa turunkan di sana, yang berjumpa di Padang Arafah dengan kita kata Jabal Rahmah. Tengah ulama kata puan tak larang tu naik padang tu, tempat doa makbul bawah tu pun termasuk. Sebab dulu ada batu besar tapi dah dibuang. Ni dah umur 70 nak agak juga. Terus bawah tu hidup lagi naik. Tak payah naik patah. Tak payah naik sampai atas. Qala wa kafa billahi wakila. Cukuplah bagi Allah untuk kamu bertawakal. Lan yastankibal masihu, dia minta duri. Nabi Isa itu tak sombong. Tahu tu gambar Nabi. Nabi Muhammad penanda dia di belakang, isi tiwai sebesar telur burung pati. Penanda berlutut lagi, sejajar dengan jantung. Nabi-nabi lain semua di tangan ada binatang pun suka, binatang pun kenal. Nabi di tangan semua hebat-hebat, termasuk Nabi Isa. Kita pernah sebut Nabi Isa rambut dia sampai ke punggung, orangnya tinggi lampai, segor. Rambut dia setiap basah macam budak dia ayam. Nabi pun rambut banyak. Nabi rambut banyak. Kadang-kadang wafrah, kadang-kadang limah, kadang-kadang tumah. Wafrah hak depan ni tarik sampai ni telinga tu boleh wafrah. Segok lah kalau mereka tarik beliau, segok. Baik terus bukan selalu duduk kotak dan kita tak faham. Itu ulama kata kalau hampi umrah, kalau orang kata senyap sudah. Kalau hampi umrah sekali balik, betul lah kotak faham. Tapi hak ke depan 3 kali umrah. Umrah yang pertama hanya ke kotak, hang gunting. Sebab apa? Kali yang kedua boleh gunting tak? Banyaklah. Yang ketiga gunting pula. Last kena buah kotak. Kedua lah kotak ada pertama. Hari kedua syarat je kan? Itu lah. Tak ada apa dia. Tapi hang tak nak pergi, kita boleh ke sana. Saya buat main dulu di Nabi. Orang kotak tak kotak ni. Dah kita selamat faham. Orang tak faham. Orang faham dia lain. Nabi Abu dia cakap kalau kita kaji kitab Syarh Imam Badah ni wafrah sampai tengah tukar dan kita orang panggil jimah sampai ke bawah itu jumah. Segak dah Nabi, segak dah tukar. Tambah-tambah Nabi Ulul Azmi, mata putih tu mesti ada orang memang, sebab penanda mereka Ulul Azmi. Penanda mereka adalah Ulul Azmi, Rujal Ta'ub, dikasih oleh
Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut tadi sampai mana makam Imam Malik dan Imam Nafi' terus di depan ni. Mana nak tahu ke depan ni blok tuan. Saya baca daripada bulan 12 ni blok 2007 nanti kalau aku letih lagi. Jadi kalau minta bila ni kalau cari dah orang luar besar dia mati kita. Kalau geng-geng kita ngaji-ngaji ni 40 orang tak sini lepas 20 dan apa tu kan mereka ni geng kita apa. Tapi kalau sahaja nak buat jadi ketahui buat video kosak bagi orang Asia. Ustaz kata-kata ustaz macam apa dia tak nak suruh. Kalau saya tak mau. Ini hak tangguh pula tak mau ngajar ni. Ustaz akak baik saya bayar beli ustaz. Aku ikut kena betul. Tak ada dia apa. Tak usah main dulu dah ni. Dah lah baru uji 5 hari kesangkut Kuala Lumpur. Saya kata tu dia lah. Jangan buka main visa tuan. Visa kalau buat sat kosong. Saya dah dapat dah 2 bulan, sebulan setengah siap. Jangan buat seminggu rusak orang. Nanya orang. Orang ni ambil cuti. Hak sekolah, kira cuti sekolah. Hak perempuan, kira period dah. Dan tak boleh tahu. Siap, dia maki kita. Nak bawa, tak ada bawa. Pergi sana pula, jangan duduk apa dia. Sini yang sikit. Awal-awal sampai tu dia kata, tuan-tuan, 3. Kalau duduk dalam keadaan ni, marah, kira jangan duduk kira. Apa dah kan? Yang pertama musafir. Sepanjang 10 hari ni bukan saya marah, jangan marah. Agak. Tidak dapat baca satu minyak wangi, satu beli telur takui. Kita membuat depo dulu. Yang pertama musafir. Yang kedua kan? Yang kedua waktu sakit. Waktu sakit kalau mama dari pakai kita atau itu akan sakit juga. Dok marah kat anak cucu, mak sakit. Dok marah kita ambil senyap dah lah dia. Mak jaga lama dah. Kena ingat bulan bulan ni orang sakit kalau marah jangan pakai. Yang ketiga puasa. Puasa kat bukan puasa. Buat pek galak aku lagi buat. Dosa dok kira 3 ni kita jaga. 3 ni kena. 3 ni kita jaga. Jadi kalau tuan-tuan lah masuk di bab yang lepas kita kata ni tentu kubur melibatkan Tuan Timur apa, kemudian ada Sayyidina Hasan, kemudian 3 ini ada anak perempuan Nabi, kemudian 1 patutnya 9 tapi dia pun kajuk betul-betul buat tinggi tinggal 1 lah. Itu isteri Nabi yang ramai. Kemudian 2 sebelah ni itu Imam Malik dan Imam Nafi' berjalan lurus. Bila jalan lurus tuan-tuan akan nampak macam panik. Itu adalah makam syuhada Hirah. Dulu zaman Yazid bin Muawiyah, dia masuk ke Madinah, tentera-tentera dia, para sahabat tak suka dia. Tabi'in tak suka, dia bunuh habis. Hak dia bunuh di syuhada tu, dimakamkan di parit tu. Memang apa parit? Cuma kita tak tanya ramai. Ni makam apa? Syuhada Uhud. Mana Uhud? Tak mana? Ada tengok masuk dalam petang, tapi tak jumpa. Petang tak lama, saya tuan apa? Pintu lagi sampai saya buat 4, dah tempat tembok 2 tuan-tuan tu. Memang makam tu saya Osman. Arab awal ni nak cuma itu kan. Terus tanya dia, kita tahu tu saya Osman. Kanan kiri sikit ada 2 makam. Ada besar dia. Kemudian tengok dia punya rumah, dia tengok dia punya sebelah kiri ada macam kolah. Orang perempuan boleh nampak sebab dia boleh tepi. Kolah tu di situ ada Sa'd bin Mu'az. Sayyidina Sa'd bin Mu'az yang kita cerita dia mati bergerak macam aras. Nabi tengok lagi tunduk dan dah sebab apa? Bila dari kubur Nabi dia orang sampai ke sedok peti. Kemudian Sayyidina Sa'id Al-Khudri dan juga Fatimah binti Hasan. Hak ni yang kita boleh tengok pun alim semua dah kata. Semua disamakan dengan hak ni pun tinggal kita kata apa-apa kan. Tu pun disembunyikan. Kalau Nabi Isa tawadhu ayyakuna abdan lillah. Jadi dia tak takabur untuk jadi hamba Allah. Walal malaikatul muqarrabin, begitu juga malaikat
yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yastaqim an ibadatihi, siapa yang tidak takabur untuk beribadat kepada Allah, wa yastakbir, wa may yastaqim an ibadatihi wa yastakbir, siapa yang bongkok sombong untuk ibadat kepada Allah, fasayahsyuruhum ilaihi jami'an, nanti mereka akan dihimpunkan di depan Allah keseluruhannya. Wallahu a'lam. Nanti kita masuk lagi fa'amman ladina amanu, ada orang yang beriman wa amalus solihat dan beramal soleh. Kita masuk dulu supaya kita habiskan surah Al-Maidah, surah An-Nisa, dan kita masuk dalam surah Al-Maidah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana fa'alna 'allamtana bi'ilmin alladhi yanfa'una, rabbi fa'alna wa fa'alna wa rabbana taqabbal sawadaka wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillah.